Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu sekali lagi pada sesi kali ini dalam siri tazkirah pengajian ta'mir berdasarkan modul kelas pengajian ta'mir terbitan Jabatan Agama Islam Perak Darul Ridwan khusus dalam bidang hadis. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sudi saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi yang berbahagia ini satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, Abu Dzar meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mafhumnya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Dan ikutilah, susulilah, iringilah kejahatan. Susulilah, iringilah, ikutilah kejahatan, keburukan, dosa kamu dengan hasanah, dengan kebaikan. Dan yang mana dengan kebaikan itu dia menghapuskan dosa kamu. Dan berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar rahimakumullah, hadis ini ringkas, tetapi di sebalik keringkasan hadis ini ia memberikan makna yang besar kepada kita orang Islam. Dihuraikan oleh para ulama, ada 3 perkara penting dalam perbahasan hadis ini. Yang pertama, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan makna yang lebih luas, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang luas. Kadang kita, termasuk saya sendiri, cenderung memberikan makna takwa dengan takut. Tetapi Buya Hamka, almarhum Hamka rahimahullah, dalam kitab tafsir Al-Azharnya, dia pernah menguraikan takut bukan makna kepada takwa, tetapi takut itu ciri kepada takwa. Dengan makna yang lebih luas, takwa dia merangkumi takut, rindu, sayang, rasa tamaan. Digabungkan antara khaufan wa tamaan, takut, gerun, bimbang dengan tamaan, berkehendak dengan rahmat Allah SWT. Semua itu dikira sebagai takwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada. Ini poin yang pertama, isi yang pertama, menggambarkan betapa pentingnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, kadang ramai di kalangan kita Muslim, tapi belum tentu dia mukmin yang sebenar. Kadang-kadang dia mukmin, tapi belum tentu dia menjadi muttaqin. Dan kalau kita tengok kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat syurga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang janji balasan syurga,
Allah Ta'ala sebut uiddat lil muttaqin. Maknanya ahli syurga, bakal penghuni syurga ni bukan orang Islam. Setakat kamu Islam, boleh jadi orang Islam boleh bermaksiat, boleh jadi orang Islam meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah waliyadzubillah, maka mereka tidak layak untuk menjadi ahli syurga. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang syurga, tentang nikmat-nikmat syurga yang amat besar. Allah kata, Allah berfirman, Allah tutup dengan berita penkhabaran uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang bertakwa. Kalau tak ada takwa, minta maaf. Kalau tanpa rahmat Allah Ta'ala, maka kita tidak mungkin menjadi ahli syurga, tuan-tuan. Dan syurga ini lambang keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mencari redha Allah dengan satu kekuatan yang dinamakan sebagai takwa. Yang ini perlu kita semua bermujahadah, perlu bermuhasabah, menilai sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berbicara tentang takwa, dia panjang. Syarahan yang panjang oleh para ulama, huraian yang tidak pendek, yang tidak sedikit. Untuk kita buka kitab-kitab, saya ambil yang paling ringkas. Takwa mengikut pengertian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa, pengertian takwa ialah al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Cantik perbahasan Imam Sayyidina Ali dalam memberikan makna kepada takwa. Kata Sayyidina Ali, takwa itu ialah apabila kamu beramal dengan tanzil, beramal dengan yang Allah turunkan, yakni Quran. Beramal dengan perintah dan larangan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, maka beramallah, buatlah. Dalam Al-Quran ada larangan, maka tinggalkanlah, hindarkanlah. Dalam Al-Quran ada hukum hakam, maka taatlah. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah ibrah, pengajaran, maka ambillah penghayatan daripadanya. Yang ini takwa. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-khawfu minal jalil wal ridha bil qalil. Takut kepada Allah. Yang pertama, takut kepada Allah dengan sebenar rasa takut. Yang kedua, takwa itu beramal dengan Al-Quran, beramal dengan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Yang ini dipanggil sebagai orang yang bersifat qanaah, orang yang bersikap dengan penuh kezuhudan, syukurnya amat-amat tinggi walaupun sedikit, tapi dia redha. Dia tidak tamak. Dia tidak menyalahkan Allah Ta'ala, kenapa aku dapat banyak-banyak ni je. Tidak. Orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa redha, hatinya sentiasa tenang, hatinya sentiasa rasa qanaah, berkecukupan dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, takwa ialah takut kepada Allah, beramal dengan tanzil, yakni Al-Quran, redha dengan sedikit, tidak tamak. Dan yang keempat ialah wal isti'dad li yaumir rahil. Dia buat persediaan. Dia buat persediaan untuk mencari bekalan untuk menempuh hari yang mana perjalanannya amat jauh. Al-isti'dad, buat preparation, buat persediaan. Cari bekalan yang cukup untuk menempuh yaumur rahil, hari yang jauh perjalanannya depan kita, tuan-tuan. Allahu akbar. Depan kita nanti ada alam barzakh bila matinya, ada sakaratul mautnya, ada alam barzakhnya, ada yaumul ba'thi, hari kebangkitannya, ada yaumul hasyri, hari perhimpunan mahsyarnya, ada soal jawab di mahkamah Allahnya, ada titian siratnya, ada serahan buku catatan amalannya, ada mizan, timbangan amalan kelakuan kitanya. Panjang lagi perjalanan ini. Sebab itu kata Sayyidina Ali, yaumur rahil, untuk menempuh perjalanan yang jauh. Maka bagi orang yang bertakwa ialah adanya al-istiqdad, persediaan. Jadi apa yang disyarahkan oleh para ulama apabila hadis ini
pesanan wasiat berharga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Maka kita memaknakan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita tidak boleh mengaku kita ni orang bertakwa, tapi usaha ke arah itu. Dan Allah pun larang dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menyucikan diri kamu, jangan kamu rasa diri kamu hebat sangat, dah baik sangat, takwa sangat. Tak. Melainkan kita merasakan aku ni ya Allah banyak dosanya, dan untuk bermuhasabah diri, memperbaiki diri untuk kita menuju untuk menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah Allah makbulkan. Baik, yang kedua, poin yang kedua dalam hadis ini ialah ittaqillah haitsu man kunta. Yang keduanya ialah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua ialah tentang bagaimana kita merenung diri kita. Kalau tadi takwa dia lebih kepada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, kita renung diri kita sendiri. Dari segi muhasabah, mengkoreksi diri kita. Ada tak dosa kita? Sudah tentu confirm banyaklah dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita, lekanya kita. Maka as-sayyi'ah, dosa-dosa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atbi', susulilah, iringilah kesalahan kita ini dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan amalan-amalan solehnya, dengan muhasabahnya, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi kesilapan kesalahan dosa tersebut. Dan berita baiknya, ada basyir, ada berita baik dalam hadis ini, tamhuha, akan menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan menghapuskan dosa. Istighfar menghapuskan benda-benda yang kita buat, benda-benda yang salah, benda-benda mungkar. Taubat menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Hud, innal hasanat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan segala kejahatan. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi merenung diri kita, betapa banyaknya dosa kita, betapa banyaknya kesalahan kita. Maka ditutup dengan al-hasanah, yang mana al-hasanah ini berita baiknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamhuha, akan mendilikkan, menghapuskan, mengkifarahkan dosa-dosa kita di sisi Allah taala berdasarkan keikhlasan kita. Ikhlasnya nak bertaubat, ikhlasnya beristighfar, ikhlasnya nak jadi baik, insya-Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Dan yang terakhir, yang ketiga. Poin yang ketiga dalam hadis yang ringkas ini ialah, kalau yang pertama tadi hablum minallah, kita dengan Allah, kena jaga hubungan ketakwaan kita. Yang kedua, diri kita sendiri, istighfar, muhasabah. Dan yang ketiga ialah firman sabda Rasulullah SAW, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliqin nas, berakhlaklah dengan manusia, bermuamalahlah dengan orang lain. Sebab tu yang ketiga ni hablum minan nas. Kita dengan orang macam mana? Kadang kita dengan Allah cantik, ada orang dengan Allah solatnya bagus, puasanya hebat, baca Al-Qurannya memang rajin, tetapi dengan manusia. Islam datang membawa syariat, dan syariat Allah dia mencakupi hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Sebab tu dalam hadis ini, poin yang ketiga, selepas hubungan dengan Allah dengan takwa, yang kedua merenung diri kita sendiri, dosa kita, maka kita bertaubat, beristighfar. Yang ketiga, kita dengan orang, kita bermuamalah dengan sesama kita, sesama manusia. Sebab tu kata pakar motivasi, prinsip pertama dalam kehidupan ialah menghormati semua makhluk. Luas makna makhluk ni, terutamanya manusia. Kita dengan manusia macam mana? Khaliqin nas, berakhlaklah bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Kita dengan orang ni biar tak ada apa-apa dendam, kita layan dia sebagaimana kita nak dia layan pada kita. Sebagaimana kita seronok orang buat pada kita, maka itulah kita buat pada orang. Ada riwayat menyebut bagaimana orang yang menjadi ahli neraka bukan kerana jenayah dia, bukan kerana dosa-dosa besar yang kita kata menzalimi, bukan, tapi hanya kerana jahat dengan
jiran. Ada masalah dengan jiran, bermasalah dengan jiran, menzalimi jiran dia, jiran sebelah rumah dia ada masalah, maka dia menjadi ahli neraka, waliyadzubillah, tuan-tuan. Jadi kita muhasabah diri. Sebagai kesimpulannya, hadis yang ringkas ini mencakupi 3 elemen penting dalam kehidupan seorang Muslim. Hubungan dengan Allah, dengan takwa kita. Kita muhasabah meningkatkan takwa kita, diri kita sendiri. Kita merenung kesalahan kita, lalu ditutup dengan taubat kita, dengan istighfar kita. Dan yang ketiganya ialah hablum minan nas, khaliqin nas, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah ada 3 ini daripada panduan hadis Nabi SAW ini, maka insyaAllah dapat kita mencapai mardatillah, redha Allah, kebahagiaan di dunia dan keredaan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.